Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi sekali dalam channel YouTube saya. Okey. Lama agak saya tidak buat video tentang react tentang isu semasa. Cuma kali ini agak terpanggil untuk kita luahkan apa yang kita rasa, apa yang kita lihat yang berlaku pada hari ini. Agak mengecewakan sebab sebelum ni banyak video-video yang saya buat adalah video berkenaan tentang tutorial, tentang e-book. Tapi kali ini dia agak berbeza sedikit. Kali ini saya nak luahkan pendapat, pandangan saya di dalam channel saya ni. Saya rasa ini adalah salah satu platform yang saya boleh sampaikan pandangan saya. Kita digemparkan dalam isu semasa sekarang ni, salah satunya adalah apabila uh, seorang individu ditahan dan dihadapkan ke mahkamah berkenaan dengan pornografi, jual video porno kan, diri beliau dan juga pasangan-pasangan yang kita pun sebut tahulah, tak perlulah saya sebut nama beliau kerana ia akan lebih mempromosikan beliau. Cuma saya rasa ada platform yang saya perlu sampaikan supaya mungkin boleh dikongsi oleh masyarakat. Hari ini kalau kita lihat orang yang membuat perkara-perkara sebegini diangkat, disanjung dan menjadi idola. Malam tadi saya ada juga singgah terlalu di dalam TikTok saya. Beliau tengah buat live. Tuan-puan, you bayangkan kalau kata 20 tahun yang lalu kalau ada lah waktu tu, tidak ada lagi kita menggunakan smartphone kalau nak viral-viral ni. Pada waktu tu kalau kita ingat, dia jadi macam klip video 3GP kan, tak silap saya pada waktu tu lah. Kalau kata ada video-video yang diviralkan secara tak sengaja, yang dirakam secara curi, dan katakanlah wajah kita di situ yang dikongsi, apa jadi? Kita lari masuk gua tau, kita akan hilangkan diri daripada masyarakat. Malu. Tapi kebelakangan ni agak menakutkan sebab saya mengambil pendekatan untuk berkongsi ni sebab apa, kita ada anak, kita ada keluarga yang akan datang lagi banyak cabarannya. Jadi kalau kata saya pun tak suka cerita-cerita pasal isu ni di media sosial. Jadi kali ni saya agak agresif untuk berkongsi. Apabila saya melihat individu ini diangkat seperti idola. You guys, you bayangkan beliau ni ditahan kerana ada video-video yang dia jual, video yang saya baca dari berita lah, disclaimer lah, saya baca dari berita mengatakan beliau buat rakaman dan jual video yang pornografi kan. Berita, ini daripada berita. Dan ini apabila walaupun tidak mahkamah masih dalam proses perbicaraan, tidak lagi menjatuhkan hukuman salah atau tidak, tetapi dia memberi sedikit sebanyak satu perkara yang tidak elok pada individu ini tapi diangkat. Baru-baru ni tersebar pula gambar, video orang selfie kan. Cuma dekat sini saya mengambil satu pandangan, kemungkinan bila kita berada di luar, kita jalan-jalan kita terlihat ada orang selfie dengan seseorang pempengaruh, influencer yang kita pun tak kenal, tapi kita tengok, wow, kita tengok, oh, ini influencer macam pernah tengok lah, tapi kita tak kenal siapa orang tu. Tapi tiba-tiba tengok, oh, ramai orang selfie dengan dia, kita pun pergi ikut sekali untuk selfie. Sebab itulah saya buat video ni. Saya buat video ni supaya kita sentiasa berjaga-jaga. Apabila kita tengok dalam masyarakat ni ramai, tiba-tiba kita tengok, macam kenal lah tengok orang selfie dengan dia. Kita pun tak kenal, kita tengok muka dia macam pernah tengok dekat lalu dekat FB kita, lalu dekat kita punya TikTok, lalu dekat kita punya media sosial, kita pun pergi selfie dengan dia. Tu rupanya kita selfie dengan orang yang masih dalam perbicaraan mahkamah. Tentang pornografi pula, video lucah pula. Kita bagi pula anak kita didukung oleh beliau, ambil gambar, buat video, buat rakam, buat selfie. Jadi masyarakat melihat, wah, kenapalah orang sampai ambil gambar dengan Mamat ni, kenapa ambil gambar dengan dia. Jadi mula-mula saya pun marah. Saya rasa marah. Saya kata, apalah orang macam ni pun kau nak jadikan idola. Tapi tuan-tuan, you kena tengok pada satu lagi aspek, kemungkinan mereka tak kenal pun siapa yang mereka ambil gambar ni. Mereka tak kenal pun siapa Mamat ni. Dia tak kenal pun siapa Mamat ni. Tapi cuba dia tengok, ada orang selfie lah dekat uptown. Dia orang pun pergi juga ambil gambar. Balik-balik orang sudah viral. Orang cakap, kenapa kau ambil gambar, kau selfie anak kau, Mamat tu siap dukung lagi, baby kau siap dukung. Mamat ni kes mahkamah lagi, kes pornografi. Orang cakap bapa ayam, saya tak tahu lah betul ke tak, tapi tengok daripada berita, orang cakap dia bapa ayam lah pun semua kan. Orang cakap penzina lah. Jadi
mungkin orang tak kenal siapa dia ni, tapi orang masih boleh tengok. Saya boleh kongsi tahun lalu saya pergi ke salah satu program CSR, maksudnya program NGO, kita bantu anak asnaf Saya sampai di salah satu pusat asnaf nama dia pusat kasih Nur Harmoni tak salah saya Tuhan Kasih Nur Harmoni tak salah saya di Paijaras Sungai Buloh. Bila saya sampai tu ada influencer TikTok sedang buat rakaman tak salah saya pada waktu tu. Salah seorang ahli kita masa tu beliau tegur, macam kenal lah ni, nampak kakak ni dia adalah tim kami yang datang. So dia nampak influencer, dia macam kenal lah. Macam kenal dekat TikTok kan. Waktu Mamat tu pun angguk kat TikTok. Dia pun macam bangga lah ada orang kenal dia kan. Wah, ada orang kenal aku lah kan. Bayangkan tuan-puan, kakak yang tim saya ni, dia nampak, dia kata macam pernah tengok. Tapi dia pun tak confirm tengok kat mana. Tapi dia pernah tengok. Jadi bayangkan, walau waktu tu saya pun terikut-ikut. Jom kita selfie. Rupanya, Mamat ni dia hanya lalu dekat FB kita, ada kes yang tidak elok pasal beliau, tapi kita pergi ambil gambar dengan dia. Tapi tak adalah yang influencer kita jumpa kat TikTok ni, bukanlah dia positif. Bila kita check dia punya TikTok pun dia okey lah kan, dia tidak ada kes. Jadi saya beritahu tuan-puan bahawa saya beritahu pada saya punya subscriber, saya punya follower, sahabat-sahabat saya, kita kena jaga benda ni. Bila kita nak bergambar dengan orang, kita nak selfie dengan orang tu, kita tengok, wah, ini pempengaruh, ini influencer orang kenal. Tapi benarlah kita check, ini siapa? Jadi kat sini masyarakat perlu jangan terus hukum orang yang ambil gambar tadi tu. Saya mula dekat saya punya media sosial, saya marah. Benda lah pergi ambil gambar. Kenapa nak idolakan orang macam ni kan? Orang cakap bapa ayam lah. Saya tak tahu betul. Kita baca daripada akhbar. Kita baca daripada media yang ditahan oleh polis, masuk kes mahkamah, ada pasangan beliau. Jadi ini kita tengok daripada rentetan kejadian ni. Jadi kat sini kita kena hati-hati bila kita melihat sesuatu kita macam pernah tengok lah. Jadi masyarakat pun tak boleh terhukum orang yang ambil gambar, orang yang berselfie dengan hamba Allah ni kan. Jadi itu yang saya nak kongsikan dalam saya punya video pada kali ini. Semoga kita boleh kongsi-kongsi, semoga kita dapat satu manfaat. Jadi kalau betul orang kenal, orang yang selfie dengan Mamat ni, orang tu kenal, orang tu memang dia tahu Mamat ni ada kes, jadi memang tahu dia ni memang buat video lucah, dia pergi bergambar juga, dia pergi apa juga, tu kita tak boleh buat apalah. Maksudnya memang hati dia memang tertutup, hati dia gelap sikit lah. Sampai orang macam ni pun korang nak jadikan idola. Orang macam ni pun korang nak agung-agungkan. Orang macam ni pun korang nak dibangga-banggakan selfie apa semua kan. Tapi kalau kata mungkin ada yang pergi selfie dengan beliau, yang apa semua ni, mungkin tak kenal beliau, alhamdulillah, mungkin kita perlu tegur. Sebab tu kita buat video macam ni, kita share, kita beritahu pada masyarakat bahawa Mamat ni siapa. Jadi you janganlah suka-suka. Okey, itu pertama. Kedua, bila kita bagi kesedaran bahawa kita tidak boleh mengagungkan seseorang tu melampau-lampau. Jadi sama juga bila orang marah dalam TikTok orang marah dalam TikTok, ada perempuan duk puji lah, welcome back, apa lagi, semoga dipermudahkan urusan kan. Orang perempuan ni pula ramai pula yang puji, macam sayang sangat kat dia ni kan. So di sini ada beberapa pandangan yang bagi saya kena tengok pandangan. Ada orang macam mungkin dia rasa ni idola dia, mungkin dia orang rasa ini yang perlu didoakan untuk diberi hidayah. Jadi inilah bahayanya sisi gelap media sosial. Jadi kita kena ingat sama-sama, bila kita nak share sesuatu, kita nak bergambar, kita nak selfie, kita nak bergambar, kita meriah tengok influencer, kita kena hati-hati, kita tengok dulu siapa je ni tengok orang ramai pergi ambil gambar dengan dia, kita pun menonong je pergi ambil gambar. Jadi kita kena tengok. Kalau kata kita tahu dia ni memang ada kes benda-benda yang tidak elok macam ni, elakkanlah, jauhkanlah. Tadi saya dengar video ceramah Datuk Ustaz Badli Shah, faham kan, siapa tak kenal, saya suka beliau, saya suka dengar ceramah-ceramah beliau yang ada lucunya kan, tapi padat. Beliau ada sebut pasal Dajjal. Apa beliau bagi Datuk cakap, kalau kata kita dengar tiba-tiba kat satu tempat tu ada Dajjal datang, tak payah kita nak start kereta, nak pergi berebut, pergi tengok, nak tengok Dajjal. Apa salahnya tengok Dajjal? Sebab apa yang bagi Datuk Ustaz Badli Shah cakap, Nabi dah pesan dah. Kalau dengar je Dajjal datang, jangan pergi kat dia. Lagi.
Lari pergi jauh-jauh. Ikat anak bini, rantaikan dalam rumah. Jauh. Sebab apa? Sekuat-kuat iman pun, kalau kata pergi jumpa Dajjal, akan gugur lah kita punya iman kita tu. Tak tahu lah dia buat apa. Ustaz Datuk Badli cakap, mungkin entah dia belikan handbag mahal ke untuk isteri kita kan. Mungkin muka dia macam K-pop Korea ke. Jadi kita tak tahu macam mana Dajjal. So kita elakkan, kita jauhkan. Apa signifikan pada cerita yang kita share pada kali ini, video saya ni? Bukan saya kata Mamat tadi ni Dajjal. Tapi kalau kita tahu dia ada keburukan, benda-benda yang dia sendiri rasa tak malu, dia sendiri pun sibuk lagi duk tonjolkan diri dia, muka tak malu dekat dekat TikTok live apa semua kan. Kenapa kita nak pergi dekat dengan dia, nak agung-agungkan dia? Kenapa kita nak pergi bawa keluarga kita dekat dengan dia? Jadi hati-hati tuan-puan. Saya berharap Allah Ta'ala memberi hidayah kepada sahabat kita yang saya tak sebut nama lah. Saya berharap kalau video saya sampai kepada beliau, kita doakan dapat hidayah, kita tinggalkan benda-benda yang buruk tu. Saya tak sebut nama beliau, saya tak sebut apa. Saya cuma sampaikan bahawa dua perkara kat sini. Mungkin orang tak kenal dia, orang pergi ambil gambar dengan dia, orang tengok macam kenal, ataupun kedua, orang tu memang diagungkan Mamat ni. Jadi pada hamba Allah tersebut, kita tak usah bangga dengan apa yang kita buat. Kalau kata kita masih dalam kes, kita biarkan perbicaraan tu berlaku. Tak usahlah kita jadi macam benda yang kita buat tu satu benda kebanggaan pula. Okey, itu saya. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan like, share dan juga subscribe saya punya channel. InsyaAllah saya akan bagi video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.